Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Muslimin muslimat ni rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah buka majlis kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقني فهما. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بخير. آمين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة أو كما قال رواه Imam Muslim. Hormati tuan pengurusi majlis, ya tuan kuasa surau, para asatizah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya menjadikan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Malam ni mengizinkan pertemuan kita buat kali pertama dalam keadaan baru saja tuan-tuan muslimin muslimat anda yakin semua baru selesai semayang. Baru selesai perkara yang fardu ke atas kita. Kalau nak bicara bab akidah, kalau nak bicara tentang apa sekalipun, solat dulu. Dia kata mai dengan akidah ni mayang tak payah mai tak apa kot. Jam tuan-tuan. Tuan-tuan buat kosong ni malaikat penuh ingat ke apa? Mai penuh tak apa. Dia takut nak mai duduk depan. Baru ni bagi brim dia duduk depan kali. Pukul 6 mai dah. Subuh dia kata subuh tak ada semayang, dia kata sebab apa nak ambil duit bantuan lah. Mangkuk ayo mai mengaji duduk belakang. Lepas tu duduk mengaji depan tak apa, cantik dah. Dia tak rugi mengaji duduk depan ni. Sebab apa kalau duduk depan ni confirm dia tak tidur. Nu muslimat duduk belakang lagi. Buat live pula malam ni tuan-tuan jangan buat pasal tidur. Depa buat live. Lagi anak tuan-tuan duduk kat Jepun, duduk kat Mesir tengok, ni pak aku leno. Jadi mai depan kita depa kesian kau orang kita nak masuk. Jadi Allah bagi rahmat pada kita ni. Allah bagi dalam pertama kemurahan rezeki Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk anggota tubuh badan. Anggota tubuh badan kita Allah masih pinjamkan kekuatan. Allah masih bagi kita ini untuk perkara untuk tangan dan kaki kita, mulut. Untuk mulut ni sebutlah lafaz-lafaz kalamullah. Telinga kita untuk mendengar, mentadabbur ayat-ayat Quran Allah. Mata kita untuk mudahkan urusan untuk kita mai. Apa Allah bagi pinjam dulu. Boleh tak Allah tarik? Boleh. Atas kudrah Allah boleh tarik. Bila-bila Allah nak tarik boleh. Ada sahabat saya 3-4 minggu lepas. Saya sampai di Malaysia baru 2 minggu dapat mesej. Umurnya baru 23 tahun. Allah uji dia dengan satu ujian yang agak berat. Baru bangun daripada tidur, tengok-tengok setengah badan ni tidak berfungsi. Umur 23 tahun ya. Kita ni umur 40 tahun, 50 tahun, Allah masih pinjamkan lagi anggota tubuh badan dalam bentuk yang baik. Untuk apa? Mengabdikan diri kita kepada Allah. Bukan semata-mata cari duit, bukan mata-mata kita untuk berhibur atas muka bumi. No, untuk kita mengabdikan diri kepada Allah dulu. Lepas tu yang kedian tak apalah, kerja dan sebagainya tak nak masalah. Kita mengabdikan diri. Mata untuk rahmat Allah bagi. Yang kedua Allah bagi muliakan kita ni berada dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu tu juga satu rahmat dah. Sebab apa? Tak ramai yang berada dalam majlis ilmu. Tapi pada perkara-perkara tempat hiburan ramai tak? Ramai. Kalau lah ni drama pukul 7 sampai pukul 8 cerita aku isterinya. Ramai tak tengok? Ramai. Keluar di statistik TV tu, waktu yang paling kemuncak orang paling ramai tengok televisyen waktu tu pukul 7 sampai pukul 9. Cerita apa? Cerita Melayu. Daripada tajuk semua tajuk pelik-pelik. Love you Mr. Arrogant lah. Dia suamiku playboy, projek memikat suami. Macam-macam jenis. Nak dengar nama pun dah pelik dah.
Yang view paling tinggi mana? Waktu tu. Ramai dah orang kita yang tengok tu, ramai. Ada orang Cina nak tengok cerita Melayu, tuan-tuan. Orang India. Pergi jiran kita India duk dengar peda telinga di dinding rumah dia, dengar ada dia dengar cerita Melayu. Buka balik kalut kerja ni, kalut buka pintu masuk. Sebab apa? Tanya uncle, sebab apa kalut? Wah, mau tengok itu cerita aku isterinya. Ada? Tak ada, tuan-tuan. Pelik sangat. Hak tengok siapa? Kita. Hak tengok siapa? Bini, anak-anak kita. Tapi untuk malam ni alhamdulillah ramai ni kau. Kurang-kurang ada malam ni dekat 400-500 orang ni masuk tak mai. Ada kat rumah ramai. Tak apalah. Tu dah rahmat Allah bagi pada kita. Nabi sebut man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Nabi sebut barang siapa yang merintis, yakni berusaha berada di atas jalan menuntut ilmu, Nabi bagi jaminan sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala bihi kepada siapa? Orang yang menuntut ilmu tadi, tariqan ilal jannah, yakni jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kena rahmat dah ni, rahmat alhamdulillah. Daripada kita balik saja dah mai sembahyang tadi, boleh balik pula ruginya. Dia tak balik tu, dia tuntun motor sampai jauh sikit. Motor pelan-pelan start dari jauh, dia kata orang tak dengar. Kalau orang dengar malu, dia kata Allah, tuan-tuan, ruginya. Duk bila sah. Gamuk tak darat, tidur tak apa, bukan saya nak marah tuan-tuan. Tak apa, insya-Allah, mudah-mudahan. Insya-Allah tajuk yang ini, yang pihak majlis bagi Basyam bagi pada anda, tajuk tentang bincang tentang isu akidah. Bila kata bincang tentang isu akidah ni, maka ia berkait dengan macam-macam jenis fahaman yang sekarang ni. Siapa yang mula dalam keadaan melanggari soal prinsip akidah ni? Syaitan dulu. Sebab apa? Dalam mukhadimah ayat yang saya pakai tadi ni, dia mula buka pada fahaman yang baru. Untuk apa? Fahaman yang menentang Allah Subhanahu wa taala, yang ingkar pada arahan Allah. Bin ayat mana tu? Surah Al-Baqarah saya baca tadi tu. Pada ayat yang keberapa? Ayat yang ke-34. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka apa kata Allah dalam ayat ni? Allah cerita bagaimana bermulanya malaikat yang disebut khusus kepada siapa? Syaitan laknatullah ini, permulaan dia ingkar pada arahan Allah. Sebelum ni dia tak pernah ingkar pun. Tapi itulah kali pertama. Sebab apa? Bila mana Allah arahkan wa iz qulna lil malaikati isjudu. Bila Allah kata pada malaikat, wahai malaikat, sujud kamu kepada apa? Kepada Nabi Adam alaihi salam. Sujud apa? Untuk memuliakan Nabi Adam alaihi salam. Sebab apa? Pada ayat yang sebelumnya Allah iktiraf apa? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Ni ayat yang awal tu apa? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Baru sampai ayat yang ke-34, ayat yang awal Allah iktiraf dulu manusia sebagai khalifah. Tapi mula-mula malaikat ni apa? Pertikai dulu. Pertikai kata apa? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat kan pertikai apa? Dia kata, ya Allah, takkanlah nak jadikan makhluk yang kata manusia ni, mereka ni dah tahu dah suka wa yasfiku dima. Dima tu apa? Menumpah ke darah. Suka bergaduh di antara mereka satu sama lain, berbunuhan antara mereka. Allah kata Allah lebih mengetahui dari apa yang malaikat-malaikat ni tahu. Maka Allah arahkan pada ayat seterusnya, wahai malaikat, sujud pada Nabi Adam. Semua malaikat lain buat, tak ada masalah. Tapi inilah bermula pada fahaman yang baru ni. Dia tak mau mengabdikan diri dia kepada Allah, tak mau ikut arahan Allah. Hak lain dia ikut dah. Hak tu ya. Sebab apa? Dia merasakan waktu tu diri dia lebih besar daripada Nabi Adam AS. Nabi Adam dicipta daripada apa? Daripada tanah. Dia kata, aku dicipta daripada apa? Lagi mulia daripada dia. Maka itulah bermula. Maka pecahan tu bermula daripada zaman di syurga lagi. Maka diturun ke atas muka bumi. Bermulanya satu-satu jenis fahaman yang bukan pada zaman kita sekarang, tapi daripada zaman Nabi SAW lagi. Dah timbul dah fahaman Khawarij. Waktu mana peperangan Siffin, bila mana Sayyidina Ali karamallahu wajhah
berperang dengan Saidina Muawiyah atas beberapa masalah lah. Bila tanya komen bila banyak kita yang bahaskan tentang sebab apa berperang umat Islam berperang antara satu sama lain. Banyak ulama yang jawab mudah. Dia kata kalau kita ni bersangka baik sebab apa? Dua-dua sahabat Nabi. Dua-dua sahabat Nabi. Jadi kita jangan duk buat pandai-pandai, duk buat keluar statement yang kadang-kadang Allah boleh merosakkan akidah kita pula. Buat lebih kurang macam kita ni lagi pandai pula. Sedangkan ulama kata apa bila mana mereka bila Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa bila mana mereka berijtihad atas satu benda tu, kalau benda tu betul dapat 2 pahala. Kalau benda tu salah dapat 1 pahala. Pahala mana? Pahala ijtihad depa tadi. Maka tengah-tengah duk berperang ni, maka waktu mana sebelum Saidina Muawiyah kalah ni, depa angkat pedang. Sebab apa? Ijtihad katakan nak surrender. Maka dalam Saidina Ali ni dia lah tengok macam tu, mengarahkan tentera-tentera dia ni dipendekkan cerita peperangan Siffin ni panjang. Sebab apa ni banyak lagi kita nak share yang semasa, tapi saya nak cerita di awal dulu. Bila mana tentera Muawiyah ni mengangkat pedang macam tu, tunjuk kata mengaku kalah, minta berhentikan peperangan. Dah tahu kata benda buat tu tak betul, sebab apa? Sama-sama Islam tu. Maka dalam keadaan Saidina Ali karamallahu wajhah arahkan apa? Berhenti berperang. Jadi ada kelompok-kelompok daripada kelompok Saidina Ali karamallahu wajhah dan daripada kelompok Muawiyah sendiri merasa tak patut berhenti. Sebab apa? Kita dah ijtihad, kita dah fikir masa-masa nak perang, maka kena teruskan peperangan. Maka puak ni lah terbentuk pada apa? Fahaman Khawarij yang hampir 12,000 tentera lari ke mana? Ke Hurara. Ke Harura, minta maaf. Ada yang kata tempat ni adalah di Iran sekarang. Banyaklah perbahasan, cuma nak kata apa? Itu timbullah satu yang mana depa ni plan depa nak lebih cenderung pada mana? Kepada keganasan. Depa lah yang membunuh Saidina Ali karamallahu wajhah. Plan bunuh sahabat-sahabat Nabi yang tak ikut pada apa nak? Ijtihad depa. Depa angkat siapa waktu tu? Angkat Abdullah bin Wahab dari Abdullah bin Wahab Ar-Rashidi. Diangkat sebagai ketua. Bukan Abdullah Wahab Wahabi ni. Hak tu sat lagi dia mai. Ni pada zaman Nabi SAW. Lepas Nabi wafat, mula jadi kacau. Tapi waktu Nabi duk ada dengan para sahabat, tak ada masalah nah. Cuma main fitnah dalam bentuk yang lain. Tak timbul lagi fahaman-fahaman pelik. Sebab apa? Bila adanya kemuskilan, bila ada muskilah, terus main rujuk dengan Nabi SAW, maka tak jadi masalah. Lepas tu kita apa-apa pun bincang. Kalau kita berasa kita ada masalah apa-apa bincang, jangan kita duk ijtihad sendiri. Ijtihad sendiri ni nafsu akan main kacau. Iblis akan main kacau, setan akan main kacau. Bila kita duduk dengan jemaah, dia akan mudah sikit. Yang kita nak menangkan hujah kata tengok yang mana yang terbaik lah. Yang terbaik. Maka bila mana tu timbul pula fahaman Ahmadiyah, Bahiyah yang beranggapan masih ada Nabi selepas Nabi SAW. Lepas daripada tu mai pula lagi fahaman baru yang anggap apa? Lepas Nabi wafat akan ada lagi Nabi yang lain. Dan mereka beranggap apa? Bahawa agama semua sama. Agama kena satukan semua. Mai tu lah dah. Nampak tak macam-macam jenis fahaman ni timbul apa? Ni soal akidah. Kalau mereka kata Syiah, Wahabi ni semua ni pecahan daripada mazhab, dia bukan mazhab nah. Mazhab ni dia berbeza dari bentuk hal furuk tak apa, yakni hal-hal yang kecil. Okey, bab semayang, bab khunut, bab sebagainya. Bab kalau dia batas semayang apa dia nak buat, tu tak apa, hal-hal furuk. Tapi kalau bincang tentang hal pokok, tentang perkara asas, tentang perkara yang besar, maka tak ada perbezaan. Kalau berbeza tu yang jam krem. Tu yang jadi masalah. Lepas tu bermula pula daripada tahun 30 Hijrah. Lepas tu tuan-tuan tengok tadi pada kelompok bila mana Nabi SAW wafat. Bila Nabi SAW wafat, nak memilih khalifah yang pertama. Walaupun ada mereka bergaduh dari segi perdebatan mula-mula. Golongan Ansar dan golongan Muhajirin. Golongan Ansar nak angkat orang daripada kelompok mereka. Muhajirin nak angkat kelompok mereka ni. Yang Muhajirin nak angkat siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab ataupun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Golongan Ansar nak angkat yang pemimpin mereka. Maka walaupun bertelingkah mula-mula, maka dua-dua ni sepakat
Sepakat setuju siapa? Setuju nak angkat Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka selesai masalah. Waktu ni tak ada lagi pro kepada Saidina Ali karamallahu wajhah, yakni yang kata yang pro kepada Syiah ni tak ada lagi. Bila timbul ini? Tu tahun 30 Hijrah. Lama dah pada kepimpinan Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan seterusnya, barulah timbul ini. Abdullah bin Sabah ni bawa fahaman baru yang pro kepada apa? Pro pada Saidina Ali. Dia kata Saidina Ali yang layak naik dulu. Padahal yang awal tu dah selesai dah. Dah sepakat dah daripada Masjid Syura kata, okey Saidina Abu Bakar As-Siddiq yang pernah sebab apa? Nunggu Saidina Ali muda lagi dan dia pun tak ada masalah. Saidina Ali karamallahu wajhah, Saidina Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, mai waktu mana apa? Bai'ah nak mengangkat Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Cuba cari dalam kitab-kitab banyak cerita bab tu. Lepas tu kenapa pok-pok ni nak tidak memperakui, sedangkan yang mereka duk suka sangat, dan kita pun nak kita tahu pada sahabat ni kita tak celak. Dan kita faham sahabat ni memang mereka ni golongan yang mereka duduk dengan Nabi SAW. Tak buat benda-benda yang dosa yang besar dan sebagainya ni. Maka dalam keadaan tu, bila puak-puak ni dia tak ambil pula yang Saidina Ali karamallahu wajhah dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ni pi bai'ah waktu mana apa? Nak mengangkat Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin khalifah waktu tu. Hak ni dia buang. Dia kata dak, kami tak setuju lah. Hampa tak setuju. Saidina Ali tu setuju waktu tu. Maka nampak nak. Maka ni Abdullah sebab tu lah kita tengok sejarah, nak cerita detail sangat pun tak. Nak cerita yang sepas masa. Hak ni cerita yang fahaman-fahaman yang timbul dulu. Abdullah bin Sabah ni siapa? Dia ni dia asalnya pendeta Yahudi daripada Yaman. Bila mana dia memeluk agama Islam, orang tarai dia sangat, bukan tarai macam tak mengangkat dia sangat, tak ada jawatan apa. Dia tak berapa nak dapat tempat sangat. Jadi sebab tu dia menyebar. Dia menyebar tu, dia cari satu isu untuk dibangkitkan, dan isu itu berjaya menaikkan dia. Baca tentang Abdullah bin Sabah, tentang akan jumpa. Bila dia masuk agama Islam ni, dengan apa? Dengan hasrat nak orang ra'i dia teruk, nak orang mengangkat dia dengan jawatan dan sebagainya. Sebab apa? Dulu ni dia pendeta Yahudi, orang yang besar. Sedangkan bila dia masuk Islam, ra'i sama je lah. Kamu sebelum ni walau besar tahu mana pun, kamu sama macam kami. Kita ibadah sama macam orang lain. Maka bila dia tak diraihkan, dia mula rasa macam tak selesa. Sebab apa? Sebelum bila dia masuk agama Islam tu, bukan atas dasar nak mengabdikan diri kepada Allah, tapi sebab nak kepada tempat, nak kepada pangkat dan sebagainya. Sebab tu timbul pula lah Mu'tazilah oleh Wasil al-Ata yang beriktikad bahawa ada al-manzilah bainal manzilatain. Mu'tazilah, fahaman Mu'tazilah pula mai. Mereka ni i'tiqad kata apa? Kata ada tempat ketiga. Selain daripada syurga dan neraka ni, ada tempat yang ketiga. Wallahu alam apa yang mereka faham. Sedangkan dalam Bahrul Mazi cerita jelas. Dalam Quran kita dengar jelas, dalam hadis pun jelas. Kata dua tempat yang tujuan kita sama ada syurga atau neraka. Habib Abdul Rahman As-Sagaf kata apa? Bila mana ditanya oleh anak murid dia, sebab apa kamu ni tidak suka, kamu ni jarang tidur, kamu ni jarang sangat tengok rehat. Maka apa kata Habib Abdul Rahman As-Sagaf yang hidup pada tahun 700 Hijrah? Dia kata apa? Dia kata aku ni jarang rehat sebab apa? Aku nampak dua benda. Manusia ni bila mati dia akan pergi pada dua tempat. Sama ada dia akan menuju ke syurga ataupun neraka. Dia tidak ada tempat yang ketiga, kata Habib Abdul Rahman As-Sagaf. Ditulis dalam kitab dia pula. Dan kita pun faham dalam Quran, dalam hadis sebagainya, hadis sahih dan sebagainya menceritakan apa? Sama ada syurga atau neraka tempat kita. Transit di mana? Transit di alam barzah. Dibangkitkan pula nanti, maka dua tempat ya. Waktu mizan tu diberikan buku catatan amalan, sama ada kita pergi ke syurga ataupun neraka. Tapi Mu'tazilah ni dia kata apa? Kata tu yang tadi dia kata apa? Manzilah baina manzilatain. Ada tempat yang ketiga pula. Di antara apa? Di antara syurga, manzilah di antara syurga dan neraka tadi, ada tempat yang ketiga. Maka tu yang pertama i'tiqad depa tu jauh dah keluar daripada apa? Ahli sunnah wal jamaah. Pada apa yang disebut dalam Quran dan sunnah. Yang kedua dia kata apa? Quran ni makhluk pula dah. Jam tuan-tuan. Kata Quran tu makhluk. Yang ketiga kata peristiwa Mi'raj yang Nabi, peristiwa Isra wal Mi'raj yang disebut dalam surah, yang disebut dalam Quran, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu, ila akhir ayat.
Dalam ayat tu dia kata apa? Roh saja yang pi, jasad tak pi. Dia i'tiqad macam tu pula. Sebab tu kena faham bagi elok. Kalau law ni ada yang jenis macam tu. Jenis moden sikit. Kalau ni jenis lama, law jenis moden sikit. Lepas tu dia pertimbangan, dia Mu'tazilah ni dia kata pertimbangan akal itu lebih ke depan daripada hadis. Dia Al-Quran okey. Hadis ni dia letak ke belakang dulu. Bab akal dulu. Kena fikir dengan akal dulu. Barulah dengan hadis. Allah Rabbi tuan-tuan. Kita ijtihad lepas mana? Lepas daripada hadis. Pada sunnah. Al-Quran, As-Sunnah. Baru ijtihad. Tapi Mu'tazilah ni dia kata apa? Dia kata, okey, kalau kita ni akal dulu. Kita fikir dulu. Baru kita bincang mengenai hadis. Nampak tak? Fahaman ni berkaitan dengan apa? Dengan akidah muka mula duk celaru. Mai pula fahaman Qadariyah, yang mana dia kata perbuatan manusia diciptakan oleh manusia sendiri, dia tak bersangkut dengan Tuhan. Hak manusia buat ni semua sendiri-sendiri je. Tuhan tak ambil peduli pun. Tak ada bekik pun. Kalau kita buat salah ke, kita buat apa pun, kita buat baik ke, tak ada bekik pun. Nampak tak? Mai pula yang terus fahaman Jabariyah. Semua yang jadi adalah dari Tuhan. Manusia tak punya daya apa-apa, tidak ada usaha dan ikhtiar. Dia kata semua main daripada Tuhan. Ya, memang semua main daripada Tuhan, tapi Allah bagi kepada kita akal. Allah bagi kepada kita kemampuan. Tuan-tuan keluar pergi kerja tadi, Allah bagi tak kemampuan? Ya, Allah yang bagi kemampuan tersebut. Tapi kena usaha tak? Kena usaha, tak boleh duduk rumah ya. Duduk rumah ya, tanya Pak Long, awak duduk rumah? Sajalah sehari rezeki saya mai lah. Dia kata tak apalah, tak ada kerja lah, semua daripada Allah. Ya, Allah bagi, tapi Allah bagi pilihan kepada kita. Sebab apa? Kita makhluk yang ada akal. Makhluk yang lain tidak ada akal. Contoh no, binatang ada akal tak? Tak ada akal. Bulan, bumi, matahari ada akal tak? Tak ada akal. Tapi mereka apa? Makhluk. Tuan-tuan, sebab tu bila tak ada akal, mereka tak buat perangai. Manusia dia ada akal, jadi banyak perangai. Allah kata pukul 6 tu subuh jaga, bangun semayang. Tempoh sejam lebih untuk semayang. Bila banyak akal, dia mula cari alasan. Sat lu baru jaga pukul 6, ada masa lagi, tidur dulu. Banyak akal tak? Banyak akal. Pernah dengar matahari dia keluar di berita ke pengacara ni pembaca berita kata fenomena alam terbaru matahari hari ini keluar lewat. Ada. Matahari buat perangai hari ni tak mau keluar macam biasa, dia keluar pukul 9.30. Ada dengar? Tak dengar. Sebab apa? Tidak ada akal. Mereka ni makhluk Allah yang sentiasa taat kepada perintah Allah. Allah kata keluar pukul 6 dia keluar, dia tak akan lewat. Makhluk yang lain sama. Malaikat dia akan ikut apa yang Allah sebut, apa yang Allah perintah pada mereka. Kalau dia tugas dia sebagai apa? Untuk dia ni untuk buat bagi rahmat, bawa kirim rahmat. Kalau dia sebagai tugasan Jibril ni bawa wahyu kepada Nabi, maka itu tugas yang dia akan buat. Dia takkan lewat, tak kawal. Malaikat Israel, dia kalau Allah sebut waktu ni lah si fulan bin si fulan meninggal dunia, maka dia akan walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Sungguhnya Allah ni tak akan lewat. Dan ingatlah, Allah tak akan lewatkan tentang soal kematian kamu. Maka Allah hantar perantara siapa? Malaikat main cabut nyawa kita. Betul. Apa yang kita buat ni bersangkut dengan apa Allah bagi pilihan pada kita buat. Allah bagi tak pilihan mai sembahyang malam ni? Pukul 7 tadi kita dah fikir nak mai ke tak mai. Dia dah fikir dah, kalau aku mai malam ni aku tak boleh pergi besar malam. Dia mula fikir, tak ada dah pilihan, dah pakai keng dah, duduk atas motor dah. Boleh mai kalau aku nak main naik motor ke, aku nak main jalan kaki, aku nak main naik kereta ke, nak main ke, aku tak mau main. Kalau aku tak main malam ni, aku boleh bawa bini aku pergi pasar malam, pergi tesco. Kalau aku main mengaji sekali lagi, duk kena katok saja, malas dia kata. Nampak tak pilihan kita boleh buat tak? Boleh buat. Kemampuan Allah dah bagi dah. Sebab tu kita yang pilih. Sebab tu celaru fahaman-fahaman ni. Mai pula fahaman Mujassimah, yang mana menyerupakan Tuhan dengan makhluk pula. Dia kata Tuhan ni ada tangan macam ni, Tuhan ni dia sekian-sekian. Dia menyamakan dengan makhluk. Maka ni fahaman-fahaman yang mana ni? Daripada dulu ni timbul dah. Lepas pada Nabi SAW wafat, timbullah fahaman-fahaman yang pelik. Dan kita ni lagi-lagilah di tanda akhir zaman itu mai dalam bentuk yang macam-macam. Dia main sekularism, sekular. Dia main pluralism, dia main feminism, macam-macam jenis kita sampai tak nak sebut.
Banyak tak? Banyak. Timpa tak kita? Timpa. Sebab apa? Ramainya orang-orang kita yang dah terjebak, yang dah terjebak dengan liberal. Fahaman liberal ni antara kalau di Asia ni bermula yang kuatnya di mana? Di Indonesia. Tahun bila tu? Tahun 1970-an bermulanya fahaman liberal. Mereka ni mula duk berasa bahawa apa yang hukum Quran dengan hadis duk bincang tu tak up to date. Jadi orang-orang liberal ni mula fikir macam mana mereka ni kalau boleh nak rombak balik Quran tu, nak bagi kalau boleh ikut peredaran zaman. Sedangkan Quran itu diturunkan daripada 1400 tahun yang lepas sampailah sekarang munasabah untuk kita guna. Tak kira lah mana-mana ayat pun kalau kita baca dia memang bertepatan mana bila-bila zaman sekalipun. Sampai mana tu? Sampai akhir zaman, sampailah kiamat datang. Quran tu apa? Boleh diguna pakai, tapi puak-puak ni bila tak berapa nak mengaji sangat, depa tak mengaji sangat, depa lebih kepada mana? Kepada dalil akal. Seperti mana? Tu golongan Mu'tazilah tadi ni. Mengatakan apa? Mengatakan bahawa okey, akal kita ni lebih penting, lebih utama daripada mana? Nu sumber hadis. Mula jadi pandai lebih pula dah. Dia bukan orang-orang tak cerdik. Di golongan liberal ni biasanya orang yang banyak golongan-golongan profesional. Yang kerjanya besar-besar, grade gajinya tinggi, banyaknya hak ni. Sebab apa? Kadang-kadang bila mengaji dengan banyak sekadar membaca saja, tak ada guru. Tu bahaya. Bila kita mengaji tak ada guru, hak tu bahaya. Sebab apa? Nafsu ni dia akan kacau. Nafsu ni akan kacau. Dia kata, "Hey Pak Long, hang tengok tu sekian-sekian, maka kita akan buat kesimpulan sendiri." Dia taukid ayat Quran sendiri, dia tafsir ayat Quran sendiri. Oh, ayat dia kata macam ni sekian-sekian, sedangkan tak bersabit dengan sebab nuzul dan sebagainya. Sebab itulah mulanya jadi fahaman yang kita lah liberal banyak tak? Banyak tuan-tuan. Kita duduk sembang-sembang, kita buat keluar dalil Quran, dia mula guna logik akal dia. Mula guna logik akal dia kata ni sekian-sekian. Nampak tak? Maka khosak. Tu cabaran yang kita duk kena lalui ni hak tu. Semua lah ni pakat duk sembang pandai. Hak bukan ahli dia mula berbicara tentang macam yang dia pandai tak. Dia ni orang kita kenal, dia ni engineer. Tapi bila sembang bab agama tu, oi pandai gila. Padahal bila mana nak bercakap ni perlu tak pada takhusus perlu. Dia nak jadi engineer tu tuan-tuan, dia kena belajar dah ilmu engineer. Kena belajar. Kita nak jadi cikgu, pakar cikgu bahasa Melayu, maka kita kena takhusus pada bahasa Melayu tu dulu. Kena sastra tu betul-betul kemas kita, baru boleh jadi cikgu bahasa Melayu. Nak jadi cikgu matematik, kena ingat formula tu semua dulu, baru boleh isytihar dia kita pakai sebagai cikgu matematik. Tuan-tuan suruh main saya, ustaz main mengajar matematik, jam tu sebab apa? Saya tak pandai. Suruh main mengajar mat, jam tu sebab apa? Bidang saya ni. Bukannya saya pandai semua, tak pandailah. Seperti mana Al-Imam Al-Ustaz Fakhruddin Ar-Razi digelar dengan gelaran Al-Ustaz sebab apa? Dia ini mahir dalam semua jenis ilmu. Dalam ilmu perubatan dia mahir, ilmu kalam, ilmu alat, semua mahir. Maka digelar pada zaman dia Al-Ustaz. Bila ni senang dapat ustaz, kerti sikit buh sikit, cakap sikit, boleh azan dah ustaz dah. Pakai serban azan, pakai serban dah. Pakai serban mai tu ustaz jadi imam. Ustaz dah pakai serban. Balut minta kerti. Tanya balut jenis fashion mana? Tak tahulah. Tengok bini buat jenis shawl macam mana, saya pun ikat-ikat, tengok jadi cantik, clear dia pakai. Ustaz dah dapat. Zaman Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, nak boleh dapat pada gelaran ustaz tu kena mahir semua bidang ilmu. Maksudnya semua bidang ilmu ni, bidang kalau kata bidang agama tu semua. Ilmu lughah, ilmu usuluddin, ilmu syariah, semua. Jam tuan-tuan. Kita dah mengaji usuluddin saja pun betul tak nak boleh. Nak boleh mengaji, nak boleh faham betul kitab-kitab kecil ya pun. Matan jurumiyah hak tu apa? Baru ilmu yang bicara tentang ilmu nahsara. Tak masuk lagi ilmu ilmu usul fiqh, ilmu fiqh, mustalah hadis, balaghah. Nampak tak? Banyak lagi tuan-tuan. Tapi yang kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ni, dia dapat gelar ustaz sebab apa? Mahir dah pada semua bidang jenis ilmu. Tanya soalan mana pun insya-Allah boleh jawab. Baru dapat. Tapi senang sangat. Orang yang bukan ahli dia pun bercakap dah. Mula bercakap tentang apa? Lebih cekap lagi pula. Komen di
tanya di televisyen baru ni. Tanya artis yang tak tutup aurat. Tuan-tuan tengok Facebook baru ni 2-3 minggu lepas keluar seorang artis yang famous. Saya tak sebut nama, tuan-tuan cari nanti. Hak tanya pun mangkuk ayun, hak jawab lagi mangkuk. Dia tanya kawan tu dia baru balik sebelum ni pakai tudung. Baru balik Mekah, di Mekah pakai tudung, balik pakai tudung sat. Lepas tu tak pakai tudung pula. Maka hak tanya tu dia main terjah tanya. Sebab apa tak pakai tudung? Kawan ni pun jawab suka Allah, jawab suka tu, kata hak bengong, lawan tanya bengong tu. Hak tanya pun tak cerdik dah. Patut hang suruh tanyalah, kawan ni dah dedah aurat dah. Lepas tu pergi tanya pula ni sebab apa tak tutup aurat ni? Tak takut ke? Baru balik Mekah sebelum ni apa semua dah pakai tutup, dah pakai tudung elok dah, sebab apa lah pergi dedah aurat? Kawan tu pun jawab je ni tak erti juga. Dia kata sebab buat masuk neraka ni bukan sebab tak pakai tudung. La ilaha illallah. Dia kata dedah aurat pun bukannya dia ni kalau saya berdedah aurat ni mungkin bukan sebab dedah aurat tu lah maksudnya. Dia kata Allah dah sebutkan dengan jelas dalam surah An-Nur tentang apa? Tentang ayat yang menceritakan untuk kewajipan kita ini menutup aurat. Tak wajib pakai tudung, selalu mengenatang apa pun tak apa lah. Ambil kain batik bubuh balut bagi elok lah, kan macam-macam jenis fashion predator atas kepala besar tu. Balut kain shawl sampai 8 jenis, lebih daripada kain kapan ni depa balut tu. Lah tengok fashion, tak percaya pergi Tesco kau tengok di pasar raya. Macam-macam jenis fashion. Lalu shawl tu orang buat pakai buh untuk di musim sejuk. Malaysia tak ada musim sejuk. Nak guna juga shawl tu pakai buat tudung. Nak ikut juga fashion tak apalah, tak ada masalah. Kalau tutup aurat, tutup dada bagi elok, tak payah bagi nampak bow elok, tak ada masalah. Tapi masalahnya bila duk lilit-lilit, kain tu besar dah. Boleh buat kain kapan, dia punya besar tu tengok, ui berapa depa tu. 7 hasta, elok panjang elok tu. Tapi balut pergi pusing pergi mai, lah dedah ke bawah ni pungkuk ayun kata dia ni. Ikat banyak sangat, ikat ke atas ni 6, balut ke belakang 9. Kita pakai serban pun balut kau ni sekali, kau tu sekali ya. Naik ke atas, buat masuk ke dalam hak tu ya. Dia lagi dahsyat, pusing, lah dedah aurat. Lepas tu pergi tanya pula tentang hukum Islam, tanya pada artis. Tanya macam mana dengan hukum hudud ni contoh. Tanya hukum hudud ni macam mana boleh dia buat di Malaysia, tanya artis. Hak tak pakai tudung, saya rasa tak sesuai lah. Ambil tu tangkap rendam dalam kolah. Hak tu kata hak tanya dengan hak jawab sama-sama, jenis jahil dah. Sebab tu jadi masalah. Supaya suruh saya lah tuan-tuan, saya je duk mengajar tiba-tiba mai TV RTM panggil, Ustaz Yusra ke? Ya saya. Jadi kami ni nak jemput ustaz untuk ulas bola sepak malam ni. Duk dengar Ustaz Yusra duk ceramah sebelum ni, Zoom kuliah lah dengan di YouTube sebagainya, boleh duk ceramah. Jadi malam ni nak panggil ulas bola sepak. Kedah lawan dengan Perak. Boleh tak? Kalau saya pergi ambil kata boleh, jam tuan-tuan, saya nak ulas datang apa? Badrul Bahtera sepak tidak masuk gol, itulah takdir yang telah Allah bagi pada dia. Jadi tuan-tuan, kita jangan marah pada dia tuan-tuan, dia sudah berusaha tuan-tuan. Kalau kita nak marah pada dia, cuba kita renung diri kita tuan-tuan. Adakah kita mampu sepak macam dia? Adakah kita mampu istiqamah duduk berada di atas padang berlari berpuluh meter macam tu tuan-tuan? Boleh tak boleh tuan-tuan? Tepuk dada tanya iman tuan-tuan. Tuan-tuan nak dengar pengulas bola sepak cakap macam tu? Haram gol kata. Daripada awal duk cerita mendeling 4 biji gol lah tak habis lagi. Badrul Bahtera sepak awal tadi. Keeper menangkap bola tuan-tuan. Tengok tuan-tuan, dengan tangan yang Allah bagi pada penjaga gol keeper itu tuan-tuan. Bukan saja-saja tuan-tuan, tapi untuk manfaatkan, untuk menjaga palang gol itu sebaik mungkin tuan-tuan. Jangan kita mengkhianati, jangan kita makan rasuah. Hasil tu dia masuk rasuah tu. Kena tak? Tak kena. Bapa saya bidang saya ni, saya duk bagi cakap benda pelik-pelik tapi mai golongan-golongan yang tertentu, depa ni kata apa? Boleh cakap apa saja. Sebab tu tengok, itulah cabaran dia kata akhir isu-isu yang semasa lah, pakat semua bahasa cerdik dah. Sebab Allah bagi kelebihan pada kita ni, masing-masing ada kelebihan. Ada orang yang pandai dalam bidang nyanyian.
Dia dengar, dia duduk saja-saja pun dia dengar orang main gitar, dia tahu dah kod macam mana. Kita dengar haram tak tahu pun kod apa. Orang pegang gitar boleh pegang saja, tak boleh main. Tapi orang yang memang Allah bagi kelebihan dalam bidang seni macam tu, dia pegang tu dia hayun saja, main boleh nampak dengar sedap. Tuan-tuan cuba yang tak ada seni langsung ni, pegang gitar cuba hayun dengar bunyi mendatang apa. Huduh gila berasa. Ada orang yang Allah bagi dia kelebihan dia ni, pandai untuk buat bagi orang nampak cantik. Dia boleh tengok dalam kawasan surau ni macam mana nak bagi nampak dekor dia nampak cantik sikit, susunan nampak cantik. Sebab apa? Allah bagi kelebihan tu pada dia. Kita tengok sama je. Elok dah ni. Yang penting sejuk dia kata. Kita tu je. Hak penting selesa untuk tempat aku ni ada aircon, tala elok, mayang sampai terangkat kain-kain tu kira kemas dia kata. Tapi kalau orang yang memang dia jenis Allah bagi kelebihan macam dia tengok ni macam mana nak hias. Nampak tak? Dia tengok orang, dia tahu dah nak hias dia ni sesuai macam apa. Boh gencu kalau apa elok. Bukan semua orang boleh make up. Maklum mai panggil ustaz, mai tolong make up. Maklum tak boleh amal saya make up tengok jadi menatang apa. Orang yang reti dia tahu dah, tengok muka tu tahu dia ni sesuai boh macam ni. Eyeshadow panjang tu. Boh color di pipi 4 color baru nampak macam beruk sikit. Kening nampak 4 color, nampak sebab mangkuk ayun. Nampak macam-macam. Sebab apa? Dia boleh bayang dah. Sebab apa? Tu kepakaran dia. Ada orang yang Allah bagi pada dia, dia pakar dalam jenis ilmu kereta motor. Bak automotif ni cekap gila. Tanyalah soalan apa, cuba tengok di Hakim. Hari Isnin pukul 3 saya selalu dengar. Ada engineer tu daripada JPJ tanya soalan apa, dia jawab relax lah. Tu terror kata Pak Long ni, kita tayar pecah tengah jalan pun tak erti buat apa dah. Lawan duk tengok rim ya, tak erti buat apa. Tunggu orang ni main tahan buat. Bapa bukan dah tak erti nak buat macam mana. Sebab apa Allah bagi masing-masing ada kepakaran. Ada orang yang dalam ni dia cikgu, dia pakar bab sejarah, maka tanyalah bidang sejarah apa, insya-Allah dia jawab. Tapi kalau tanya bab kedoktoran, dia tak erti dah. Ada pun reti sikit-sikit petua-petua tu ya. Kalau demam campak kena makan ni, kalau hak tu kena buat tu sekian-sekian, hak tu je. Dia tak tahu khusus macam mana, macam orang yang dalam bidang dia. Kita mekanik pergi hospital. Mekanik ni kalau belah bertam ni sebut nama dia awang mekanik, orang kenal dah. Sebab apa? Terror. Dia motor tu boleh buat motor Honda bulat boleh pi sampai 240. Sebab apa? Dengan bidang dia tu terror sangat. Kereta potong saga, potong wira ya. Tapi boleh sampai gear 6. Weh, Power Rangers tu tuan-tuan. Sebab apa? Tu bidang dia, dia boleh dia olah macam-macam jenis. Sampai orang sebut nama awang awang mekanik kau. Walaupun dia pakar dalam bidang automotif, tapi tuan-tuan kalau dia pi di hospital dia tak boleh buat pandai-pandai. Duk pi ajak doktor pula, doktor, saya duk korek karburator macam ni, jadi doktor nak bedah saya kena ikut macam saya buat. Boleh tuan-tuan? Tak boleh. Sebab apa? Doktor tu tak khusus dalam bidang dia dah. Dia reti apa dia nak buat, so duk ajak. Walaupun kamu ni dalam bab bidang motor, kereta, enjin, nak bedah enjin kereta, motor ni kamu cekap, tapi tak sama dengan manusia. Maka sebab itulah kita pun manusia sama. Kita tak boleh nak cakap ikut suka, tambah-tambah bab agama, tambah-tambah bab akidah kita. Bab akidah lagilah tak boleh cakap ikut suka. Kadang-kadang mulut kita ni, sebab tu bila kita baca dalam i'tiqad ahli, dalam kitab i'tiqad ahli sunnah wal jamaah tu, kita akan tengok ada perkara-perkara yang daripada mulut, daripada qauli kita, daripada kalam kita ini boleh membatalkan akidah kita secara tidak langsung. Kita mempermainkan hukum-hukum Allah. Kita duk buat pelekeh semayang, sembang dengan kawan kata alah semayang tu tak payah semayang lah, tak boleh semayang ini, kita semayang esok. Nampak tak? Kadang-kadang kalam tu keluar dalam mulut kita, keluar cara nak melawak, tapi ia berkait dengan soal akidah kita. Tak payahlah malaikat-malaikat ni buat apa, tak payah duk percayalah malaikat. Nampak kadang-kadang keluar Allah Rabbi. Duduk dengan anak-anak, duduk dengan suami lah kereta, nak kereta tu nampak orang accident, kadang-kadang mulut keluar apa? Simpang 44 malaikat, betul tak? Dia sudah dengar orang-orang duk sebut. Tengok musibah berlaku, dia sebut apa? Simpang 44 malaikat. Pernah tak? Banyak. Kan dah disebut dah, malaikat semua taat pada perintah Allah. Dan Allah bagi tugasan-tugasan pada mereka. Kita pula minta simpang. Maksud minta simpang ni benda apa? Minta dijauhkan. Minta dijauhkan tu 44 pula. Allah Rabbi, tuan-tuan, nampak tak? Maka sebelum ni kalau biasa buat,
kita mohon ampun baliklah pada Allah. Nak buat macam mana? Sebelum ni tak tahu. Sebelum ni kita tak sedar yang kita dok buat silap tu. Turun-temurun dah dok buat tu dari zaman. Kita dok dengar daripada zaman Tok Wan kita. Tok Wan turun pada mak kita. Mak kita turun pada kita. Lepas tu kita pula dok sebut. Hak elok tak ada masalah. Tapi kalau hak tak elok, kita perbetul bagi elok. Banyak dok sebut ni. Banyak. Bila jumpa musibah sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah. Gamak dah tak reti sangat sebut tu. Ada doa yang khusus sebagainya, tu tak apalah. Tapi kalau tak reti sebut tu tak apa dah. Jangan duk faham kata kalam tersebut untuk mati saja. Duk faham kata orang mai abang kata ni anak hang accident, kawan tu sebutlah innalillahi, anak hang tak mati lagi. La ilaha illallah. Duk faham kalam tersebut sebagai kalam untuk kematian saja. Dan kalam tu untuk apa-apa musibah tak ada masalah, hilang selipar. Sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab apa? Selipar kita pun benda baru juga. Dia akan binasa, sama ada binasa dengan kita atau kat orang lain. Dua tu. Itu tak masalah. Mai pula fahaman pluralism. Pluralism ni apa? Dia kata semua agama sama. Agama semua sama, tak ada beza dia kata. Agama Islam ke, agama Buddha ke, agama Kristian ke, agama Hindu ke, semua agama ni sama. Dia kata apa? Untuk apa? Untuk kebaikan semua. Bila timbul isu ni? Baru ni ya. Seorang pemuda yang keluar statement tu berasa megah dengan statement dia. Dia kata apa? Dia kata orang Islam ini tidak ada nilai waktu mana? Di sudut kalimah la ilaha illallah. Dia kata tu dulu. Dia kata kalimah la ilaha illallah ni tak ada apa-apa. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis man akhiran la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya mengucap kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah. Nabi jamin masuk syurga. Selepas apa? Selepas kita dihisap lah. Tapi ada bila satu fahaman yang kata apa? Fahaman ni kata apa? Tak ada agama hak lain semua sama. Kalau kita buat benda baik, buat benda kebajikan, yad'una ilal khair, maka semua layak masuk syurga. Allah Rabbi, tuan-tuan. Nampak tak bahaya? Ada tak pengikut dia ramai, tuan-tuan tengok di Facebook Benz Ali. Tengok di YouTube dia yang waktu dia kata tak perlu berhajat pada kalimah la ilaha illallah. Kalau orang Islam buat jahat sekalipun, dia tak buat benda baik, dia biar orang-orang miskin terbiar, maka dia ni belum tentu masuk syurga walaupun dia mengucap kalimah la ilaha illallah. Adapun pada orang yang bukan Islam atau orang kafir ini, kalau depa buat pada perkara kebaikan, maka orang ni layak masuk syurga. Supaya dia pula yang pemegang kunci syurga, yang nak menentukan siapa yang masuk syurga, siapa yang masuk neraka. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Ni fahaman tu. Pasal agama semua sama ya. Objektif agama tu semua buat baik. Allahu Rabbi. Bila dia ni bila kaji-kaji balik pasal Benz Ali ni, ramai nak ikut dia. Anda tak percaya, buka di Facebook. Majoritinya adalah orang Melayu Islam kita. Majoriti. Dan dalam kalangan tu majoritinya adalah pelajar-pelajar IPTA. Saya dulu belajar di Lembah Kelang, isu ni duk bangkit dah. Mengajar, waktu duk mengaji sana dulu tahun 2009 sampai 2013. Selesai pengajian di sana sebelum pergi ke Mesir, di sana dulu. Banyak, bukan universiti biasa saja, universiti UM, UIA, UC pun ada dah lah ni. Bab Syiah, Wahabi dengan tu pun banyak dah. Pluralism ni banyak dah. Depa sebab apa? Depa mai duk cari golongan-golongan macam tu. Bila orang cerdik pandai ni buat masuk isi sikit je, depa tu semangat kuat. Waktu kami muda ni, kita waktu zaman muda dulu pun semangat tu kuat. Dapat apa-apa ni kira nak derah. Jadi sebab tu cara orang macam ni tu. Lah dia asuh sikit ya. Tengok dia menjadi sungguh. Ni dia menjadi kat 10,000 orang follower dia saja, tuan-tuan. Satu statement dia keluar tu, dia tengok beribu orang like. Statement kita 3 orang like. Kita ID satu lagi dengan ID kawan lain. Kawan tu komen minta maaf silap like. ID dia tu bubuh statement yang merosakkan akidah, beribu orang like. Share pula tu la ilaha illallah. Aduh, tuan-tuan tengok ni. Ramai ada orang nak ikut dia, ramai. Allah, cabaran apa ni? Cabaran untuk kita. Hak nak kena terang dekat dia tu. Nak kena maklumkan pada anak-anak kita yang mungkin berada di IPTA, cuba pantau tengok dia berkawan dengan siapa dalam Facebook, dalam handphone dia duduk kawan dengan siapa.
Takut-takut apa ni? Terjebak. Banyaknya fahaman-fahaman yang pelik-pelik lah ni. Mu'tazilah model yang menganggap akal tu lagi besar, yang cenderung pada liberal, Wahabinya, Syiahnya, macam-macam jenis lah ni. Maka tanggungjawab kita jangan lepas saja, anak masuk universiti tak apa, dah cerdik, dia pandai bawa diri. Tak, kita kena pantau. Sebab apa? Banyak mereka target pelajar-pelajar FPTA. Hak ngaji agama pun kena juga. Dia buat dengan cara dia. Macam-macam jenis cara tarbiyah mereka tu kadang-kadang jauh lebih hebat pada kita. Kita ni usrah bila berjalan 4 bulan 5 bulan sekali berjalan. Tu pun apa? Usrah makan kat kedai. Sembang lah bab agama seminit, 40 jam lagi semua sembang bab dunia mereka ni usrah kuat sungguh. Usrah setiap minggu wajib pun. Allahu Akbar. Tapi kita tu kata jam. Maka sebab apa? Sebab tu apa? Mai pula yang dia kata apa di antara kata-kata dia? Dia kata Islam ni satu agama yang tak memperjuangkan hak kemiskinan. Dia termasuk dalam apa? Sosialis pula. Dia ni Benz Ali bila baca kisah hidup dia orang Kedah ke? Dia orang Kedah di Kulim. Dia ni dulu memang dia orang yang miskin. Dia miskin, jadi dia sekolah tu dia berjalan kaki setiap hari ni berapa kilometer. Sebab sahabat Nabi Mesir dulu satu sekolah dengan dia. Dia cerita sekian-sekian, dia kata dia ni memang susah dah. Mungkin kita pula ramai terlepas pandang. Dia susah tak ada orang tolong, jadi mungkin dia simpan, dia pendam dendam tu kot. Jadi bila dia mai besar sikit, dia dah ada pengaruh dia, maka dia ni aktif sungguh dengan NGO yang memperjuangkan nasib-nasib orang gelandangan, orang miskin. Dia ni bagus. Maka dia komen, dia kata apa? Islam ni satu agama yang tak peduli tentang hal-hal kemiskinan. Dia komen, dia kata Islam adalah satu agama yang tak peduli tentang hak-hak kemanusiaan. Sedangkan dia terlupa dalam sirah Nabawiyah menceritakan secara jelas pada kita, Nabi SAW, Nabi bawa Islam bila mana berhijrah di kota Madinah. Bila mampu Nabi ini untuk menjaharkan tentang penyebaran Islam, buat secara zahir, tunjuk pada orang. Maka apa yang Nabi buat? Nabi bina di antara perkara utama, bina Masjid Nabawi dulu. Lepas bina Masjid Nabawi, apa yang Nabi buat? Nabi sediakan di Masjid Nabawi itu ada tempat dipanggil sebagai apa? Darus Sufa. Darus Sufa ni apa? Tempat perlindungan bagi orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang fakir miskin. Atau orang-orang ibu tunggal, budak-budak yang menghafal Quran, yang menghafal hadis, duduk situ. Adakah Islam tak bela kemanusiaan tadi ni? Tengok saja ke fakir tak? Antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah, dia duduk di situ dan dilantik oleh Nabi sebagai komandan di tempat tu. Jadi mas'ul di tempat tu apa? Sebab nak pantau ramainya orang susah waktu tu. Bila agama Islam waktu tu baru mula tersebar, maka bila banyak sahabat-sahabat yang memeluk agama Islam yang dibuang oleh keluarga dalam keadaan yang berhijrah daripada negara-negara luar, bila dengar kata Islam ada di Madinah, maka mereka berhijrah tanpa ada harta benda pun. Maka Nabi sediakan tempat tersebut hingga mana diturunkan syariat untuk kita berzakat. Cuba tengok dalam asnaf-asnaf zakat, orang yang layak terima zakat orang mana? Fakir miskin, orang yang fi sabilillah. Semua untuk orang apa? Itu hak kemanusiaan tu. Tapi bila dia duk pakai ikut logik saja, baca sendiri, tak ada guru, yang tu jadi hawa nafsu yang akan jadi panduan guru dia. Iblis dengan setan akan jadi apa? Akan jadi guru dia, akan bisik. Dia baca macam-macam jenis buku. Dia setiap kali baca buku, dia post di Facebook buku ni sekian-sekian, dia hurai pula. Oi, bagus, tak ada masalah. Tapi bila tak ada guru tu jadi. Sebab apa? Semua dia buat menggunakan dalil akal. Akal kita ni terbatas. Ada benda yang dia boleh fikir, ada benda yang kita tak boleh nak fikir. Kita boleh tahu hal-hal dunia ni tak ada masalah. Tapi adakah kita tahu pasal alam ghaib? Kita tahukah benda-benda yang di dalam hati orang, atau benda-benda yang tidak ada, yang kita tidak nampak di depan, tak dengar di telinga? Kita tahu tak? Kita tak tahu. Maksudnya kita terbatas. Maksud kalau kata terbatas, ada lemah lah kita ni. Tu tak boleh, kita tak boleh nak hurai semua. Bila kata nak hurai semua ni, tu jadi tu kira nak bohong saja. Duduk di kedai makan, dia kira nak semua, dia tahu jam. Kita sembang, kita pergi hantar anak dekat sekian-sekian tempat, dia hantar ke anak dia. Kita sembang, dia pergi mengai, dia mengai tak? Kita abang ada aku pergi mengai minggu lepas. Oh, aku mengai juga. Tak pernah tengok pegang mengai pun.
Kita abang nak kereta, dia nak kereta ke? Hak tu yang duk jadi bohong banyak. Cakap jadi tak betul sebab apa? Nak juga kata dia ada. Tapi cuba kita relax, tak ada lah sesuatu kata kita ada tu jam. Maka mai pula yang terbaru ni dia bukan baru, lama dah, cuma lah baru kita ni rasa berat bab Syiah dengan Wahabi. Allahu Rabbi tuan-tuan. Bila saya baca balik tadi, pangat balik Allah, baca balik memang ramai sangat. Di antara sejarahnya Wahabi ni dia mula ada tempat ni pada tahun berapa? Pada abad 17. Daripada mana? Muhammad Abdul Wahhab ni. Muhammad Abdul Wahhab ni, dia ni guru dia, ayah dia sendiri Syekh Abdul Wahhab, dengan abang dia sendiri Syekh Sulaiman Abdul Wahhab tu ahli sunnah wal jamaah. Tapi dia ni jenis celaru. Jenis celaru sikit. Kalau dia buka satu benda baru yang mana ayah dia dan abang dia sendiri tentang. Abang dia sendiri tentang. Sebab apa Wahabi ni banyak sangat dia suka mengkafirkan orang. Hak tak betul macam tak ikut macam dia, kafir. Dia nak ikut dia je. Tu yang masalah. Dia tak ra'i langsung pendapat orang. Dia tak ra'i. Kalau apa yang dia buat tu, hak tu je. Kalau kamu buat, maka kamu kafir, kata dia. Sebab tu ada dalam satu kitab yang mana Syekh Sulaiman Abdul Wahhab, abang dia, pernah berdialog dengan dia. Dia tulis dalam kitab tersebut. Ni saya pendekkan lah. Bila duduk sembang ni, abang dia tanya dia, rukun Islam ada berapa? Tanya pada mana tu? Muhammad Abdul Wahhab, pengasas tu, Wahabi tu. Tanya pada dia ni, rukun Islam ada berapa? Maka apa kata Muhammad Abdul Wahhab? Dia kata rukun Islam ada 5. Maka kata Syekh Sulaiman Abdul Wahhab, dia kata salah. Rukun Islam pada kamu ada 6. Dia kata rukun Islam pada kamu ada 6. Maka adik ni terkejut. Datang apa lagi satu? Benda apa lagi satu? Maka kata yang si abang ni kata kepada adik dia, yang ke-6, yakni kamu suka mengkafirkan orang yang tidak satu pendapat dengan kamu. Tiap mereka suka. Sikit-sikit bid'ah kafir. Sikit-sikit bid'ah kafir. Baca Yasin malam Jumaat. Itu bid'ah yang Nabi tak buat. Lepas tu tak buat dah baca Yasin. Lelah malam Jumaat buat apa? Pakai duduk kedai kopi. Tu tak bid'ah pula. Makan Maggi. Maggi tu tak bid'ah, kata dia. Benda baru zaman Nabi tak ada. Makan mi goreng tom yam. Mi goreng mamak, udang galah ada. Di Arab ada udang galah? Tak ada. Dia pandai pula. Orang main baca Quran dia marah. Biarlah tak apa, dia baca Yasin, benda tu bentuk baik daripada tak baca langsung. Malam Jumaat boleh juga kita ada jugalah kita baca Quran. Yasin tu kan ada dah ayat-ayat Quran. Bacalah juga, tak baca langsung. Ni dia main dia kata benda tu tak boleh, tak elok sebagainya. Leleh orang tak buat. Leleh duduk mana? Pas macam mana tu? Duduk kedai-kedai kopi. Jumpa orang ni rendam dalam longkang parit tu. Orang buat hak tu pandai pula. Dia kata tak boleh, semua hak yang baru ni tak elok. Ambil dia nak kata wajar. So dia nak unta lain kali. Wajar tak ada zaman dulu nah. Abang ada siap buka GPS, buka radio. Kalau betul abang ada nak ikut, kalau baca betul-betul pada zaman Muhammad Abdul Wahhab ni, dia berpakat dengan Muhammad Abdul Saud, raja Yahudi, ini keturunan Saud lah ni. Dia buat apa? Depa tak bagi corong-corong radio. Pada zaman depa dah mula ada dah pembesar suara dan sebagainya, dia tak bagi guna. Dia azan berdengung telinga pakai mikrofon. Tak payah tu pakai abang dia menjerit. Pakai buat apa tu? Siaplah ada Facebook. Lepas tu duk bidah orang. Facebook tu mendatang apa? Tengok televisyen meleleh elok. Tengok Hindustan. Dia main abang korang. Hang tak boleh buat benda ni. Tak elok. Tadi hang tengok Hindustan sampai meleleh elok. Meleleh yang mata tu mendatang apa? Nampak tuan-tuan celaru. Nak kata ikut, tak ikut sangat pun. Hak tak betul mereka, semua tak elok. Betul abang ni tegak dah kata kamu tu ada 6 rukun Islam. Yang satu lagi apa? Kamu mengkafirkan orang. Hak tak sealiran dengan kamu, yang tak sependapat dengan kamu, kamu kafirkan. Maka lepas pada abang dia tegak macam tu, dia buat satu perancangan nak tangkap Syekh Sulaiman Abdul Wahhab, hingga abang dia terpaksa keluar negara. Tu abang dia karang satu kitab, tuan-tuan cari kitab tersebut yang bicara tentang apa? Tentang penolakan dia, tentang fahaman pada fahaman adik dia ni. Allahu Rabbi tuan-tuan. Tengok dahsyatnya depa ni. Tu dia buat kerjasama dengan apa tu? Yang Saud lah ni. Tu kalau tuan-tuan pergi di Mekah, kalau boleh sembang bahasa Arab sikit, tuan-tuan tengok. Baru ni Ustaz Ani Arun depa buat bacaan matan arba'in ke, depa buat baca hadis dekat-dekat tu, marah depa ni, "Weh, bid'ah."
Ui, marah juga, baca hadis pun bid'ah juga. Tu dia kata tuan-tuan, baca hadis pun bid'ah. Dia nak baca menatang apa? Baca syair. Suruh depan maqam Nabi nyanyi lagu Jamal Abdillah, tak apa. Bengong kata tu, kadang-kadang tak sampai tak tahuan punca. Sampai tak tahuan punca bab tawassul. Marah sungguh. Oh, ni bid'ah ni, kamu menziarah Nabi. Mana boleh kamu ni berpaling pada Kaabah, minta pada tu dan sebagainya. Kamu kena minta terus pada Allah. Tuan-tuan, kalau kita berdoa, kita tuan-tuan pilah maqam Nabi SAW. Kita minta tu cuma perantara saja. Sebab apa? Nabi ni kekasih Allah. Nabi ni rapat dengan Allah. Nabi ni pernah berjumpa dengan Allah dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Maka sebab apa kita minta sebagai perantara? Kita nak pergi jumpa sultan, kita kena pergi terus ke macam mana? Kau kena buat appointment dengan dia punya PA dulu. Kau terus pergi. Tak, sebab apa? Sebab tahu dia tu rapat, maka dia boleh tolong minta. Maka bertawassul dengan para aulia dan sebagainya. Sebab apa? Disebut dalam hadis. Disebut tu dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, disebut dengan jelas dah. Banyak hadis-hadis yang nak melawan. Yang pertama fahaman Ibnu Taimiyah, dan yang kedua tu fahaman Wahabi ni. Depa tolak, sedangkan banyak hadis-hadis sahih yang membincangkan dalam kitab dalam kitab Fathul Bari jilid yang ketiga, cerita bab tawassul ni. Tapi depa tak buka hadis sahih tu. Oh, kami ni hadis sahih saja. Hak tu sahih ke? Jangan ambil setengah, tinggal setengah. Hak ni yang jadi celaru. Hak bab yang cerita 3 orang bila mana hujan lebat depa masuk dalam gua tu hadis sahih tuan-tuan. Tapi depa tak ambil. Dia kata tak boleh tawassul dengan amalan dan sebagainya. Karut Muhammad. Dia kata tak boleh minta pada orang yang mati. Tanya dia hak hidup boleh tak? Hak hidup boleh. Hang tu akidah hang rosak. Sebab apa? Hang kata makhluk boleh berhajat pada makhluk. Dia kata kita boleh minta pada makhluk orang yang hidup. Hak mati tak boleh. Maksudnya dia punya i'tiqad tadi kata apa? Kata kita boleh minta pada orang. Nampak tak? Celaru tak? Celaru tu. Kalau betul hang kata ni, kita tak ada minta pada minta semua pada Allah. Dia kata hak hidup saja boleh, hak mati tak boleh. La ilaha illallah. Sebab tu kata masalah. Pok-pok ni kalau tuan-tuan jumpa ke hospital ke apa, tumbuk terus. Abang dia suruh pergi hospital apa? Ditelan Panadol buat apa? Hang ni rosak akidah. Itu hang kata apa? Tak boleh bergantung dengan benda-benda macam tu. Tak payah ni. Direct terus. Nanti ada makan ubat, berjumpa doktor buat apa? Hang pergi minta kat doktor tu dosa abang bid'ah. Hari tu hang bid'ah kami. Abang ada depa duduk kat hospital. Sakitlah badan. Jumpa ambil ambulan bawa pergi ICU terus. Hak tak sakit tekan, hak yang elektrik paling kuat sekali tekan kat dada. Sebab apa? Senang sangat hampa duk buat kat orang, tapi hampa duk buat benda tu pula. Sebab tu kata bila nak mengkafirkan orang ni bukan benda yang mudah. Bukan benda yang mudah. Abang dia tegak dia dah. Sampai nak tangkap abang dia. Sebab tu kata hak ni bermula ni bukan pada zaman kita saja. Daripada zaman dulu lagi. Cuma kita ni di antara akhir zaman, ujian tu akan main lagi besar. Sebab apa? Sebab masyarakat kita mula jauh daripada apa? Daripada majlis ilmu. Satu ya. Solusi dia tuan-tuan satu ya. Nak menghadapi isu apa sekalipun, terutamanya isu akidah yang berkait dengan ketauhidan kita kepada Allah, yang berkait dengan apa ni? Untuk kita ini, dalam keadaan kita ini beriman tak beriman. Akidah ni dia tak boleh naik turun dia bukan boleh main keluar masuk macam kita duk buat pahala, buat amalan ni. Kita dah buat nak pahala syurga dan sebagainya tu tak apa lagi lah. Ni kalau bab akidah ni tuan-tuan, kalau duk buat jam habis terus. Mengucap 2 kalimah syahadah balik. Kita dah buat main-main mulut kata lebih kurang dan sebagainya. Duk mempelekehkan satu daripada ayat Quran saja pun. Ayat ni tak betul ni. Tak boleh guna pakai ni. Tuan-tuan mengucap 2 kalimah syahadah balik. Sebab apa? Risau tentang akidah kita. Tu kalau kita tahu depa duk bahas kata fahaman hak ni Wahabi, Syiah semua ni sebagai satu mazhab, bukan mazhab. Kalau mazhab dia cuma berbeza dari sudut apa? Dari sudut hal-hal furu'. Bab solat, ada yang kata ni sekian, bab ziarah orang ni sekian-sekian. Bab juga solat jenazah, hak tu sekian-sekian pendapat, ni sekian-sekian pendapat. Bab doa, hak tu sekian-sekian pendapat. Hak tu hal-hal furu', hal-hal cabang sahaja. Tapi hal-hal pokok sama. Sifat 20 dan sebagainya sama, tak ada masalah. Tapi pokok ni hak tu pun dah masalah dah.
dalam kitab akidah depa buat masuk bab-bab isu tawassul sebagainya, nampak pelik. Nampak tu di situ pun dah nampak celarup. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, dia satu ya. Solusi penyelesaian dia, yang ni kita sendiri mengaji. Lepas tu saya tanya tuan-tuan, berapa ramai yang bersedia